sebelum kita mulakan taklimat kita, mulakan dulu dengan ucapan perasmian daripada Puan Pengetua, Puan Haja Zarina. Dipersilakan Puan. Maaf Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Cikgu Arifah selaku Pengerusi Majlis, Cik Muhammad Jamsari bin Hashim, Pensyarah Fakulti Hospitality dan Seni Kreatif MSU. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kami pada hari ini. Puan Siti Sakinatun, penolong kanan Ahli-Wan Murid Sekolah Menengah Datuk Abu Bakar Baginda. Puan Alina selaku kaunselor Sekolah Menengah Datuk Abu Bakar Baginda. Anak-anda yang saya kasihi tingkatan 4 dan tingkatan 5, dan seterusnya yang jika ada ibu bapa yang hadir dalam program kita pada hari ini. Pertamanya saya mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana kita berkesempatan untuk sama-sama di dalam majlis yang sangat bermanfaat ini untuk anak-anak didik Sekolah Menengah Datuk Abu Bakar Baginda. Sekali lagi saya bagi pihak sekolah mengucapkan berbanyak terima kasih atas kesudian Cik Muhammad Jamsari dari MSU untuk sama-sama memberikan motivasi kepada anak-anak di Sekolah Menengah Datuk Abu Bakar Baginda. Terima kasih Tuan. Dan saya juga ingin bersalah harapan saya agar semua pelajar dapat memanfaatkan apa yang akan diberikan oleh penceramah kita nanti, dan sama-samalah kita memanjatkan doa, dan kita juga sama-sama doa bahawa COVID-19 ini akan hapus dari muka bumi ini dan mudah-mudahan anak-anak dapat ke sekolah seperti biasa. Amin insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan program UPK Madu Muda. PDPR pun boleh cemerlang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengetua. Seterusnya majlis menjemput Cik Muhammad Jamsari untuk menyampaikan taklimatnya. Okey, terima kasih pengerusi majlis. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Puan Zanirah binti Mat Hasan, Pengetua SMK Datuk Abu Bakar Baginda, dan juga kepada guru-guru kaunselor dan guru-guru yang terlibat dalam program kita pada pagi ini. Dan juga terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi berkolaborasi, betul saya sebut ni, berkolaborasi dengan pihak MSU untuk mencarikan program online. Perkongsian kita bagi ni sebagai perkongsian ilmu lah, share information tentang PDPR pun boleh cemerlang tajuk dia lah, tapi dia mau kepada motivasi dan juga akan share tentang tips-tips bagaimana agaknya nak belajar di rumah ataupun online secara online, secara menggunakan platform macam Google Meet ke Zoom ke kita punya yang sewaktu dah saja lah Okey. Sebelum kita mula, saya nak kalau boleh kita nak berbual kosong dulu supaya kata orang, jelas saya pun faham pelajar-pelajar sekarang ni mungkin berada dalam keadaan stres, bukan kata pelajar, cikgu ada, saya sendiri, seluruh manusia yang ada hidup kat muka bumi ni yang mana terjejas dengan COVID-19 ni semua berada dalam keadaan tertekan lah sebab apa? Pasalnya satu, kita dah hidup di dalam norma yang baru, dah tak biasa buat apa yang biasa. Kalau dulu kita boleh keluar ke sana ke sini, kita boleh pergi shopping kompleks, kita boleh pergi buat aktiviti di luar, makan di restoran dan sebagainya, sekarang semua dah tak boleh, dan kebanyakan aktiviti kita habiskan di rumah, dan mungkin itu yang menyebabkan kita rasa tertekan dan sebagainya. Especially podos yang akan mengambil SPM pada tahun ni, yang telah ditunda taninya daripada Januari kepada Februari tahun depan, yang mana dia dah prepare untuk Januari, dah fokus, tiba-tiba ditukar lagi sekali tarikhnya, mungkin menyebabkan dia rasa tertekan ataupun stres dan sebagainya.
sebelum tu boleh tak kalau saya minta semua pelajar tolong unmute-kan anda punya suara dan juga unmute-kan anda punya webcam supaya saya boleh tengok muka-muka pelajar yang akan saya share maklumat pada hari ini. Dan kalau boleh saya nak buat sedikit aktiviti lah dengan pelajar. Sebab macam saya cakap tadi, saya takkan bagi ceramah yang terlampau formal sebab hari ni hari raya. Hari untuk kita bersukaria, hari untuk kita bergembira. So kalau kata kamu pun saya bagi yang formal, cakap macam nak bagi ceramah dan sebagainya, mungkin kamu boring kan, kita tak merasai suasana hari raya pada hari ini kan. So kita nak buat secara yang lebih santai, lebih relax kan. So that's why saya perlukan kamu memberikan kerjasama dengan saya. So saya nak kalau boleh buka semua unmute kamu punya suara dan video kamu ataupun kamu punya webcam untuk saya tengok wajah-wajah kesayangan guru-guru dan juga kesayangan sekolah ni. Kita nak tengok macam manakah mereka masih okey ke dah koyak kan, ataupun dah mungkin masih lagi maintain kehidupan dia, masih lagi ceria. Sebab tu saya kalau boleh saya nak semua pelajar kalau boleh buka dia punya video dia dan juga dia punya suara. Okay, sekarang ni yang buka cikgu je yang ada ni depan saya ni. Adakah pelajar-pelajar yang sudi untuk bercakap dengan saya? Sebab ini juga berkenaan tentang tajuk yang kita nak share pada hari ini. Sebab ini adalah salah satu cara bagaimana nak mengelakkan sebab kita rasa bosan belajar online dekat rumah. Sebab kalau kata kita hanya ada one way communication, which is saya bercakap seorang-seorang, dia akan menyebabkan kita lagi cepat boring. Yang dengar boring, yang bercakap pun boring. Sebab itu saya perlukan pelajar untuk memberikan kerjasama, participate dalam kita punya program pada hari ini. Kalau boleh tolong onkan kamu punya voice dan juga onkan juga kamu punya video ataupun muka kamu. Saya nak tengok. Cepat-cepat, jangan buang masa saya. Masa kita kan yang lama pun dengan saya hari ni kejap je. InsyaAllah kita akan bersiar langsung kita akan bersiar selama lebih kurang 2 jam ataupun 1 jam setengah macam tu kita tengok. Ada pelajar yang nak menjadi orang pertama yang berani untuk menunjuk ataupun memunculkan diri dia. Silakan. Ikan Syami mana? Ikan Syami, senyap tu. Ada. Mana yang ada? Yang mana ada tu? Dia bang. Ya tu. Mana video awak, mana awak punya muka tak nampak? Malu. Okey. Tak, lelaki takkanlah malu. Okey, alhamdulillah. First officer Nokman ni siapa? Pelajar ke? Belajar. Pelajar. Alhamdulillah. Nokman panggil Nokman, betul? Betul je. Okey, Nokman apa khabar, sihat Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, masih lagi bertahan masih lagi survive. Okey, alhamdulillah Nokman, terima kasih Nokman. Lagi yang lain. Nokman muka pun nampak bersih Alhamdulillah. Hari apa ni? Kita ada mana tadi muka dah hilang dah. Baru tunjuk muka kejap hilang dah. Ini apa? Terus yang lain teruskan onkan anda punya webcam anda, video anda untuk saya tengok. Yang perempuan kalau kata tak tudung boleh pergi tudung dulu sekejap and then masuk semula dalam kita punya ni. Areas ke nama ni? Betul Areas? Nama awak ni? Ifan. Nama saya Irfan. Okey, Irfan. Ini nama dalam Pochinki ke apa ni? Areas ni? Bukan nama dalam Pochinki Okey, jangan nama dalam Pochinki apa tadi kan. Maklum lah PUBG Tegar kan. Bukan PUBG Tegar Bukan main masa sekarang. Imposter. tak main game lah. Tak main game. Okey. Inki ni nama perempuan. Inki tapi Lelaki. Nama saya Akil, Muhammad Akil. Okey. Assalamualaikum. Okey, sihat lagi Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Alright. Lagi ada 3 orang jejaka yang berani hari ini menunjukkan muka masing-masing. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya tunggu lagi yang lain-lain. Yang lain-lain mana?
Uh, Irfan Syah, Irfan. Apa khabar Irfan? Tanya ya. Alhamdulillah. Okey, ada kita orang ni. Siapa ni? Anyone? Saya Ridwan. Ridwan, apa khabar? Baik. Ridwan dah mandi belum ni Ridwan? Ha? Dah mandi belum? Belum. Belum. Okey, tak apa. Okey, dia tak mandi pun okey. Sebab tak dekat dengan saya, ada bawah-bawah it's okey. Sebab rambut dia tu menambangkan yang dia belum mandi tu. Tapi tak apa, it's okey je. Yang lain. Kita ada Rabiatul Adawiyah kat sini, ada Farah Nur Aisyah, Farisha Husna, Nazim, Intan Sabrina. Siapa lagi yang belum menayangkan bukanya? Cepat. Duratul. Tapi saya nak share juga ini kamu boleh share dengan abang-abang ataupun kakak-kakak kamu, saudara mara sepupu, kawan-kawan senior yang masih lagi selepas SPM 2019 yang tak bekerja ataupun yang masih tak belajar lagi duduk rumah masih disebabkan PKP ni, alasan dia PKP dia nak duduk rumah dan tak buat apa. Untuk pengetahuan kamu, kalau kita tengok sekarang ni, kehidupan kita ni adalah seperti satu circle, satu pusingan roda. Maksud saya tu adalah kita ni adalah bergantung antara satu sama lain. So saya bagi contoh kat sini supaya mereka ni tahu tindakan yang mereka buat ni mungkin akan mengganggu ataupun menjejaskan orang lain juga. Okey, sebab itu kenapa saya cakap di satu putaran ataupun satu putaran hidup ataupun circle of life. Kamu bayangkan kalau kata kamu ni seorang pelajar yang dah habis belajar dan sebagainya, tak sambung belajar ataupun tak bekerja ataupun tak cari peluang dan sebagainya, duduk di rumah dengan alasan PKP. Contoh yang tak nak belajar ataupun yang tak nak kamu belajar. Sebab mungkin dia tunggu nak masuk juga di universiti awam ataupun tempat yang masih lagi tutup dan sebagainya, tak nak cari peluang di tempat lain dan sebagainya. Pada saya, bayangkan kalau kata kamu tak membuat ataupun tak melakukan ataupun menghentikan proses tersebut, yang mana pensyarah guru dan sebagainya yang berada di dalam sektor tersebut, tak ada pekerjaan ataupun tak ada benda yang nak dibuat ataupun apa yang sepatutnya dia buat. Okay? And then bila jadi macam tu, tak ada gaji lah. Mana tak ada gaji, tak ada pembayaran ataupun kerja dihentikan dan sebagainya. Dan duit itu sepatutnya dibelanjakan kepada peniaga-peniaga yang menjual barang-barang makan ataupun barang-barang yang sepatutnya dibeli oleh orang yang ada gaji. Okay? Dan dekat situ kita pun dah stopkan lagi satu circle yang mana dia orang pun tak dapat sumber pendapatan ataupun bisnes dia tak jalan dan sebagainya. Yang mana kamu kena ingat, mereka-mereka ni juga ada anak yang mana anak-anaknya perlu juga belajar. So dekat sini, memang saya faham ini adalah waktu-waktu yang paling sukar, paling yang susah. Nak ialah duit, kena save, kena simpan, kena pandai belanja dan sebagainya. Tetapi kalau awak tanya saya secara personally, salah satu benda yang boleh kita buat waktu-waktu PKP ini adalah dengan belajar. Belajar maksudnya sekarang kita dah tak perlu datang ke universiti, dah tak perlu datang ke college, tak perlu datang ke sekolah. Kita hanya perlu belajar menggunakan online. Dan bila online ni sebenarnya ada banyak kelebihan dan juga ada juga keburukan dia. So that's why kalau kata ada yang kawan-kawan yang still tak belajar lagi dan sebagainya tu, cuba ingat-ingatkan mereka ataupun pesan kepada mereka. Kita kena fikir orang lain juga. Fikir orang lain yang mana mereka ni juga adalah bersangkut paut dengan kita. Dia adalah satu proses putaran. So ada lagi. Mana lagi? Saya nak buat satu game kita panggil dia sebagai stress test lah. Tapi kalau semua tak munculkan diri, saya tak boleh buat. Pasal saya kena tengok anda buat tu betul ataupun tidak. Anda ni menipu ke dan sebagainya. Kita nak main panggil sikit lah. Tapi kalau tak ada muka orang, tak ada suara, susah saya nak buat. Sebab tu kena ada memunculkan diri anda. Ni siapa? Duratul Mawadah, betul? Duratul Mawadah? Betul lah, nampak tudung dia. Muka tak nampak. Ada mukanya. Okey. Apa khabar? Assalamualaikum. Awak sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Dah makan dah? Dah sarapan pagi? Alhamdulillah. Okey. Yang lain, mana kawan-kawan awak yang lain? Duratul Mawadah awak seorang ke yang berani perempuan? Yang lain mana? Yang tengah pakai tudung tu. Oh yang pakai tudung. Okey, saya terima, tak ada masalah. So
apa yang tengah viral sekarang ni dekat media sosial dan sebagainya, mungkin boleh share dengan saya sementara tunggu kawan-kawan ni memunculkan diri dia. Kita bagi lagi 10 minit lah sebelum kita start terus. Apa yang nak share dengan saya? Adakah selain daripada gamer-gamers lah yang nak cerita tentang game yang dia main dan sebagainya, ataupun benda-benda yang viral dalam TikTok ke, dalam video live ke? Siapa yang TikTokers sini? Ada TikTokers? Ada tak ada TikTokers Abang Jago tak ada kat sini? Afiq Afiq TikTokers. Okey, betul. Insta famous ada? Insta famous yang dia punya follower beribu-ribu orang, hingga 100,000 K ada. Kalau ada Insta famous, harap-harap follow saya lepas ni nanti saya akan follow back. Saya nak juga follow Insta famous sekolahan. Mana tahu senang nanti ada produk nak tolong jualkan, boleh bagi product review. Okey. Lagi. Yes, lagi. Sekarang ni kita tengok orang yang orang bawa kereta melintangi jalan ataupun yang salah jalan banyak sekarang saya tengok video-video viral yang mana orang bawa kereta menyongsong arah sehingga berlakunya aksiden dan sebagainya. So harap-harap kita janganlah bila dah tua ke ataupun ada di seorang pemandu nanti buat aksi-aksi tersebut di jalan raya. Cepat lagi. Ada lagi 5 minit ni. 5 minit yang lain nak tunjukkan muka. Lokman, kenapa kawan awak Ustaz Lokman? Awak memang dekat sekolah ni ya? Tak. Habis tu? Lain yang lain, Nur Aisyah, Farisha Husna, Intan Sabrina, mana yang lain? Arifah Yusof, Lindot. Jamal Janet ni cikgu ke? Jamali Janet ni cikgu ke ataupun student? Okey, untuk pengetahuan kamu, kadang-kadang kamu tengok kenapa saya asyik pandang bawah saya tak pandang kamera. Sebenarnya saya buka dua device saya ada menggunakan saya punya desktop dan juga saya punya phone. Desktop ni akan saya gunakan sebagai untuk slide, untuk presentation dan sebagainya, dan di phone ni untuk audio dan video saya lah. Cuma kenapa saya suka tengok di desktop ni, sebab nampak muka kamu besar, jadi puas hati tengok. Kalau tengok kat phone kecil sangat, so mata kita tengok betul-betul lah. Kalau kat desktop ni nampak besar muka pelajar yang muncul dan sebagainya. So that's why kamu tengok saya banyak penduduk tu bukan pasal saya tak tengok kamu tak, tapi sebenarnya saya tengok di desktop saya. Okay, so maknanya saya ada dua device kat sini. Lagi. Ada lagi? Tak ada dah yang berani. So tak dapatlah kita nak main game hari ni. Kita punya nak buat test stress test kita. Sebab tak ada pelajar yang munculkan diri, hanya 2-3 orang aja. So tak boleh nak buat game. Tapi tak apa. Nasihat saya, sewaktu saya memberikan talk atau penceramah nanti, saya minta kamu tolong mutekan balik ataupun mutekan semula voice kamu. Nak buka video tak apa, tak ada masalah, silakan. Dan kalau kata ada soalan semasa saya memberikan ceramah tu, jangan risau, boleh bertanya dengan kita punya ataupun beri komen dekat kita punya chat group tu. Okey, boleh bagi komen, boleh tanya ataupun boleh celah sewaktu saya bagi tahu. InsyaAllah mana yang saya boleh jawab, saya akan jawab. Okey, Fajar, boleh kita mulakan? Boleh? Boleh. Alright, terima kasih. Okay, good. Okey, kita mulakan. Sekejap saya nak share slide. Okey. So, sebelum tu macam yang telah diperkenalkan oleh guru kamu, saya ni ataupun nama saya Muhammad Jamsari bin Hashim. Kalau di MSU ni Jamal saya sudah guna email ayah. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey saja. Okey. Saya ingat patutlah saya nampak awak nampak dewasa tadi. Saya ingat guru ke apa. Okey, tak apa. Saya daripada School of Hospitality and Pratibat, mengajar dalam program Culinary Art. Tapi hari ini kita bukan nak share tentang macam mana nak buat nasi lemak cikofan maruku di sempena di Bali ni. Kita bukan nak share macam mana nak buat roti canai dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak share tentang
preparation satu, motivasi, dan yang paling penting tips bagaimana nak belajar secara di rumah ataupun online ni, yang mana mungkin dapat membantu kamu lah, especially pelajar-pelajar yang tingkatan 5 yang nak akan menduduki SPM tahun depan, dan pelajar-pelajar tingkatan 4 yang mungkin tengah berada di dalam honeymoon zone, yang mana dia rasa tak penting lagi, cuti lagi, panjang lagi SPM lagi, tahun depan lagi satu bawa SPM bawa SPM. So mungkin ini boleh memberi kamu tips bagaimana agaknya untuk mengharungi kehidupan sekarang ni, norma baru ni, new norm ni, especially untuk mengharungi peperiksaan yang akan tiba lah. Okay. Saya ni berkelulusan daripada ada ijazah ataupun ada degree dalam culinary arts management. Okay. Ataupun dipanggil sebagai pengurusan seni culinary lah kalau dalam bahasa Melayu dia. Okey. Dan insyaAllah kalau tak disebabkan PKP ni, saya dah start sambung belajar untuk master saya pada tahun ni, tapi tak dapat nak diteruskan disebabkan menunggu potongan duit daripada KWSP setiap bulan. So seronok dapat duit, jadi tak jadi sambung belajar. Okay. Dan saya juga ada pengalaman bekerja lebih kurang 10 tahun di industri. Saya pernah kerja dekat dalam Malaysia pun pernah, dekat luar negara pun pernah as a chef sebelum jadi tenaga pengajar. Saya pernah kerja dekat New Zealand as a chef lebih kurang 3 tahun sebelum balik Malaysia pada tahun 2010 dan tukar profession daripada seorang chef jadi tenaga pengajar. Saya dengan Malaysia pun dah lama, dah lebih kurang 10 tahun juga, dah 10 tahun. So boleh agak-agak lah umur saya berapa. Dan saya dalam bidang pendidikan ni yang mana bila kita bertukar profession daripada seorang chef menjadi seorang tenaga pengajar tu adalah satu benda yang berbeza, walaupun dalam secara asasnya adalah benda yang sama, iaitu mengajar dalam bidang yang saya buat. Cuma bila kita mengajar tu ada pro and con, dia ada benda yang kita kena tukar mindset kita, cara kita bekerja dan sebagainya, kita kena tukar lah. Alright. Dan saya juga seorang yang sangat boleh katakan aktif. Saya bukan jenis manusia sepedulur biasa. Saya suka outdoor activities, panjat gunung, berlari, berenang, badminton dan sebagainya. Itu antara hobi saya lah. Okay. Dan hari ini kenapa saya share benda-benda macam ini adalah untuk pengetahuan kamu yang bila kita berada di dalam norma baru ataupun berada dalam kehidupan cara baru ni, yang mana banyak benda yang dah disekat kita buat, kita kena jadi seorang manusia yang kreatif, yang boleh adapt dengan apa saja benda yang datang pada kita. Kita boleh improvise, kita boleh berfikir di luar kotak, kita boleh kata orang bertukar menjadi apa yang biasa dengan kita. Sebab kadang-kadang bila kita berada dalam sesuatu ataupun dalam masa yang kita tak boleh buat apa yang kita suka ataupun yang kita minat dan sebagainya, kita kena, kalau di industri kita panggil dia sebagai stretchable, kita kena berkembang untuk buat benda lain. Contoh macam saya sekarang ni, saya bukan hanya menjadi tenaga pengajar, tapi saya juga sebagai academic counselor dan sekarang ni sebagainya, di mana kami tak dididik ataupun budaya kerja kami di MSU tak terdidik untuk melakukan satu benda saja. Kami dididik ataupun kami dibudayakan untuk boleh buat benda selain daripada forte kamu ataupun apa yang kamu biasa buat. Sebab itu kita di MSU kalau kata kita tak boleh buat ataupun kita agak berhad untuk melakukan sesuatu ini, kita akan diberi peluang untuk cuba buat benda yang lain. Kamu juga dalam hidup kamu sekarang. Yang kamu sekarang telah diletak untuk buat biasa apa yang kamu buat, tetapi sekarang kamu perlu cepat adapt ataupun cepat sesuaikan dengan suasana ini untuk cuba buat benda yang lain. Cuba mencari ataupun explore untuk lebih kreatif untuk bagaimana untuk hidup dan mencuba benda yang lain. Okay? Alright. Tolong type kepada saya ataupun tolong komen kepada saya siapa yang bercita-cita untuk berada di dalam suasana seperti gambar yang saya tunjukkan dalam slide saya. Siapa yang bercita-cita untuk berada dalam suasana seperti gambar yang saya tunjuk dalam slide. Saya Nur Al-Husna Jam Rizal. Okay. Letia
Zatul Azmi, saya Aris Nuratul Mawadah, saya. Okey, bagus. Kalau anda tanya saya sendiri lah, tanya saya sebagai manusia ataupun sebagai orang, kita pandai ke, kelas depan ke, kelas tengah ke, kelas belakang ke, kurang pandai ke, tak berapa nak diberikan kepercayaan oleh guru ke, apa antara mereka yang mendapat pengharapan di sekolah dan sebagainya. Semua orang selagi dia manusia biasa, dia ada cita-cita ataupun intent untuk berjaya. Dan salah satunya adalah berada di dalam dewan ataupun berada dalam suasana yang seperti ini. Jarang lagi lah saya jumpa manusia lah kalau dia alien ataupun dia ni tidak mempunyai hati dan perasaan. Dia bukan seorang yang ada apa kata orang manusia biasa. Mungkin dia tak ada benda-benda macam ni, dia tak ada perasaan macam ni, dia tak ada sekelumit impian ataupun cita nak jadi seperti apa yang dalam. Mungkin kalau kata dia memang daripada dia tak sekolah dulu, dia dah menanamkan dalam hati dia, saya memang nak jadi tokoh masyarakat je. Mungkin dia akan tak ada bayangan-bayangan seperti ini. Tetapi kalau sebagai manusia biasa, tak kisah siapalah, mesti akan ada kata orang apa, perasaan untuk berjaya. Mungkin tak berada di dalam dewan ni, tetapi mungkin akan ada rasa nak kaya, nak senang, nak hidup mewah, nak ada kereta besar, rumah besar, bini tak nak besar, bini nak kecil, boleh dan sebagainya. Semua ada perasaan-perasaan yang macam tu. Tetapi untuk kamu berada di tempat-tempat ataupun berada di suasana seperti ini, dia bukan adalah sesuatu benda yang mudah. Dia tak seperti hanya bercakap, saya nak berada di dalam dewan di mana saya akan menerima segulung ijazah. Tak. Okey? Kamu kena berusaha, kena ada jalan dia, kena ada dia punya halangan dan rintangan dia. Sebab itu, bila kita nak berjaya, pertama sekali kita kena tahu bagaimana untuk meletakkan diri kita di landasan untuk berjaya tu. Sebab perjalanan untuk berjaya tu bukan hanya seperti kamu makan aiskrim, buka koyak ataupun terus makan, tak. Dia ada dia punya proses dia. Proses itu mengambil masa, bukan mengambil masa sebulan, 2 bulan ataupun seminggu, 2 minggu, 1 hari, 2 hari. Kadang-kadang ambil masa bertahun dan sebagainya. Okey? Sebab itu, pernah tak anda berada di dalam situasi ini? Pernah tak berada di dalam situasi ini? Pernah. Dia cakap pun dah bunyi dah terlampau letih, terlalu letih. Lemah aja cara percakapan tu. Nur Alia Husna pernah. Tapi yang boleh cakap pun boleh je, tak salah. Pernah. Wah. Aisyah, okey. Pernah. Okey, bagus orang tu. Kenapa saya tanya anda berada dalam situasi ini? Okey, pertama kita tengok suka termenung. Okey, lalu termenung memikirkan nasib apa, macam mana lah ni, aku dah bersedia dah ni nak buat Januari, tiba-tiba bertanggung pula Februari. Aduh, koyak rasanya, mental down rasanya, terus jatuh dia punya motivasi dia. Yang ini marah ni ada setengah orang, saya tak tahu, tapi kebanyakan remaja lah. Saya pun sendiri pernah melalui perasaan ni. Yang bila bangun tidur je, kita akan marah pada semua. Marah pada ibu, pada ayah kita, pada adik-adik, pada abang kakak kita, pada kawan-kawan, pada cikgu, pada kita semuanya tak betul. Yang betul kita je yang paling hebat. Bukan kita je yang paling betul dalam apa-apa situasi. Yang lain tu semua semua tak betul. Okey, betul. Dia selalu marah pada dia dunia ni tidak adil pada dia. Yang adil hanya yang rasa yang selalu ditindas adalah dia. Okey, macam tu. Lemah ni mungkin macam tadilah, dia dah termenung panjang, dah disebabkan dah cuba untuk bersedia dan sebagainya, menyebabkan dia rasa lemah, longlai dan mungkin tak cukup zat dan sebagainya. Dari reaksi ni orang yang kadang-kadang hyperactive, kadang-kadang orang yang terlampau, kata orang dia dihujani dengan berbagai-bagai harapan, dia rasa tertekan, dia rasa macam aku ni adalah harapan kampung, aku ni harapan sekolah. So aku kena do something, kena bila nak belajar pun kena terlampau lebih-lebih dan sebagainya. Okey, terlalu letih. Ini mungkin kepada gamer-gamers, kepada Insta famous, okey, kepada mereka yang banyak meluangkan masa dekat media sosial dan sebagainya, mungkin terlalu letih, kurang lena. Sebab apa? Sebab banyak habiskan masa membuat benda-benda yang tak sepatutnya dia buat. Okey, sepatutnya
ini adalah waktu-waktu dia memfokuskan pada pelajaran, dia lebih mementingkan dia punya media sosial. Okey. Kalau anda pernah berada dalam situasi yang seperti saya tunjukkan dalam gambar ni, kemungkinan anda seorang yang stres. Anda sedang berada dalam keadaan stres. Stres. Itulah saya nak buat game stres, tapi sebab anda tak buka anda punya video, saya tak boleh nampak macam mana saya nak tunjuk macam mana nak main game stres ni. Kena buka video dan juga audio supaya kita semua tu saya nampak anda buat tu betul ataupun tidak. Nanti saya ada satu game stres yang mana kita boleh buat panas, kita boleh main seronok. Tapi sebab tak ada yang nak participate dengan saya, susah lah saya nak buat, sebab kita nak buat game stres. Okay? So saya boleh cerita je lah. Okay? Kalau kata anda mengalami peristiwa tadi, anda mengalami masalah-masalah yang saya tunjuk tadi tu, mungkin anda berada di dalam keadaan stres. Okay? Dan stres ini anda kena belajar untuk kawal, sebab bila anda terlampau stres, dia akan menyusahkan dan mungkin akan menggagalkan anda dalam mencapai anda punya cita-cita. Okay? Ya, Siti. Siti okey tak? Tak dengar. Okay, tak apa. Alright. Pertama, kita sebelum kita nak menangani stres kita, kita kena tengok dulu apa punca, apa yang menyebabkan anda stres. Apa yang menyebabkan anda stres. Bodoh yang nak catat, yang nak ambil nota ataupun nak salin dan sebagainya, silakan. Saya tak halang kamu untuk salin ataupun nak catat apa benda yang kamu nak catat lah. Okay? Penyebab utama, macam saya cakap tadi, faktor peranan dan tanggungjawab. Ini kadang-kadang kita ni telah diberikan pengharapan tinggi oleh ibu bapa kita kan. Kita punya cikgu, ataupun kita punya pengetua ataupun penduduk di sekitar tempat ni, sebab dia tahu kita ni seorang yang pandai, yang cemerlang dan sebagainya. Dia memberikan harapan yang tinggi. Saya harap kamu dapat membanggakan sekolah. So kamu bila ada benda-benda macam ni, patut peranan dan tanggungjawab ni menyebabkan kamu rasa stres. Saya selalu jumpa pelajar, especially pelajar perempuan lah. Okay? Pelajar perempuan ni selalunya, kalau kata saya pernah bagi sesi ceramah di sekolah dan sebagainya, ada ramai yang akan jumpa saya, lepas tu pelajar perempuan akan tanya masalah seperti ni. Okay, saya memang agak-agak rasa tertekan lah. Sebab apa? SPM dekat. Bila saya tanya SPM lagi berapa? Lagi 9 bulan. Tapi dia punya stres tu macam SPM tinggal lagi seminggu. Sebab apa? Sebab dia rasa tu lah, saya ni berada kelas depan je. Kalau kata saya tak dapat keputusan cemerlang, nanti susah, malu saya. Ataupun nanti cikgu akan rasa kecewa dengan saya dan sebagainya. So, benda-benda ini pada saya adalah perkara yang biasa akan berlaku pada pelajar-pelajar. Cuma, pelajar kena tahu bagaimana nak handle benda-benda macam ni. Okay? Yang kedua, sifat semula jadi. Ini juga yang diletakkan target pada diri dia terlampau tinggi. Dia target pada diri dia ataupun level yang dia nak capai itu terlampau tinggi. Okay? Sebab kadang-kadang ada manusia ni dia tak boleh gagal. Dalam hidup dia mesti nak berjaya. Pada dia kalau kegagalan itu yang akan menyebabkan dia stres ataupun menyebabkan dia terus mental down, mental koyak dan sebagainya. Okay? Dan orang yang agak-agak terlalu teliti, yang terlampau kata orang apa ni, yang particular punya person ni, yang mana kadang-kadang kalau kata buat sesuatu, dia mesti dalam keadaan yang betul-betul spesifik dan sebagainya. Orang-orang macam ni pun juga akan selalu stres bila dia buat something. Okay? Dan suka mendesak. Yang mana ini mungkin dia dapat faktor daripada family, daripada rakan-rakan, daripada cikgu ataupun daripada sesiapa yang mungkin terlampau memaksa dia untuk berjaya, yang menyebabkan dia rasa stres. Okay? Dan ini ada juga yang jenis kaki iri hati, yang kaki hati hitam ni, rambut hitam tapi hati pun hitam juga. Maksudnya kat sini, dia tak boleh tengok orang lain cemerlang ataupun lebih daripada dia. Pada dia, kalau nak berjaya, dia seorang saja. Kalau dalam kelas tu, yang number one is dia je. Tak boleh orang lain. Dia tak boleh nak share all the knowledge, all the dia punya kepandaian dan sebagainya pada orang lain. Pada dia tak boleh. Hanya dia saja yang boleh berjaya. Penyebab ketiga, yang ini biasalah kalau kata yang datang daripada keluarga yang berpecah belah. Kalau kata datang daripada keluarga memang ibu single parents, ibu tunggal, bapa yang ditinggal dan sebagainya. Itu mungkin menyebabkan mereka rasa tertekan ataupun stres.
Mungkin ada yang juga pelajar-pelajar yang ada penyakit, contohnya ada masalah jantung, ada penyakit diabetes, muda-muda ada penyakit diabetes dan sebagainya. Ini juga boleh menyebabkan dia stres. Sebab apa? Nak fokus belajar lagi, nak fokus pada penyakit dia dan sebagainya. Dan juga kalau ada keluarga yang bergaduh dan sebagainya, ini juga boleh menyebabkan dia stres. Yang ini yang susah sangat nak ditukar, ataupun yang kata orang yang agak, bagilah orang macam mana pun, nasihatkan dia, bagi kata-kata semangat, cakap macam-macam, berikan tunjuk ajar, sokong dia dan sebagainya. Tapi kalau dia sendiri tak nak ubah sikap dia, personality dia tak nak ubah dia punya mentality, tak nak ubah dia punya malas dia dan sebagainya, memang susah untuk dia menghilangkan stres tersebut. Walaupun macam mana pun dia dah letakkan di sini, aku ni tak boleh berjaya, aku ni bodoh, aku ni berada di kelas belakang, memang susah untuk dia berjaya. Sebab itu kadang-kadang dalam personality diri, dalam dia punya sikap pasif dan sebagainya tu, dia perlu ada satu change view, ataupun dia kena ada kata orang 360 punya perubahan. Dia kena dia sendiri kena ubah diri dia. Dia kena ubah untuk dia berjaya. Tak ada sebab tu kita takkan dapat ubah seseorang itu tanpa dia sendiri yang ubah diri dia sendiri. Sebab itu kita punya kata orang kediri kita ni kena kuat. Kita punya mental kita kena kuat. Kalau kata nak berjaya, kita tahu nak berjaya bukan senang. Akan ada proses, akan ada halangan. So, bagaimana untuk kita ubah diri kita? Kita kena tahu untuk kata orang hilangkan segala negativiti yang ada dalam diri kita supaya kita lebih pada positif. Dan bila masuk yang kedua ni, pengurusan masa. Pengurusan masa ini bukan kata kamu saja, kadang-kadang saya sendiri pun fail, cikgu-cikgu kamu pun mungkin ada yang fail. Setiap orang akan ada masalah dalam pengurusan masa. Kenapa saya cakap? Itu sebab pengurusan masa ini kalau tidak ditangani dengan baik, tidak disusun dengan baik, ia boleh menyebabkan, kalau macam kamu baca tadi tu, most of us fail to plan. Sebab apa? Sebab kita gagal menguruskan masa dengan baik. Masa sangat-sangat penting. Masa ini adalah musuh utama kita. Sebab kalau kita lalai, masa akan pergi berlalu begitu saja. Tapi kalau kita fokus, kalau kita boleh menguruskan masa dengan baik, masa akan menjadi kawan yang sangat berguna kepada kita. Sebab itu, pengurusan masa ini sangat-sangat penting. Bagaimana nak menguruskan masa? Bagaimana kita nak memastikan yang masa kita sentiasa ada untuk buat segala benda yang kita plan? Jadi saya akan sebut. Okay. Bagaimana? Okey, pertama kita senaraikan perkara yang perlu dibuat. Okey. Sama juga dalam belajar online. Okey, saya akan sharekan sedikit tips-tips bagaimana nak belajar online ataupun belajar kelas secara online di rumah. Saya juga akan share dengan kamu tips belajar di rumah. Okey, ada 7 tips yang mana kamu boleh gunakan untuk cara belajar di rumah. Okey. Pertama sekali, untuk belajar bagaimana nak first kita buat masa dulu ya. Senaraikan perkara yang perlu dibuat. Okey. Bila berada dekat rumah ni, benda yang patut kamu kena buat, kamu kena senaraikan. Okey. Jangan hanya kata orang dia punya ikut flow je, ataupun kamu hanya biarkan saja benda tu berlalu macam tu tanpa ada perancangan spesifik. Okey. Kena susun mengikut keutamaan. Apa yang perlu dibuat, apa yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga, apa yang do ataupun apa yang don't, apa yang important, apa yang not important. Okay? And then belajar, buat jadual kerja dan juga jadual belajar. Kena ada buat. Even sebelum ni kamu tak perlu buat, kamu tak buat sebab apa? Sebab bila kamu ke sekolah, masa kamu telah diuruskan oleh pihak sekolah. Masuk jam pukul 7.30 ataupun pukul 7 dan sebagainya, kita masuk kelas ni kita dah tahu dah. Daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Contoh 7.30 sampai pukul 8.30 kita akan ada kelas sejarah. Lepas tu kita ada kelas matematik ataupun admat dan sebagainya. So, jadual tu telah disusun atur oleh sekolah. So, dah tak perlu nak fikir, tak perlu nak risau dah. Okay? Dan kalau dekat rumah pun kadang-kadang waktu hari-hari sebelum PKP ni, kita pun dah tahu dah. Kita tak perlu kadang bangun. Mak kita akan datang masuk bilik, bapak kita akan datang masuk bilik untuk kejutkan kita. Bangun pergi sekolah, semayang subuh dan sebagainya. Patutnya kita kena bangun sendiri. Tidak. Ada kita punya tukang kejut pula yang akan bangunkan kita kan. So kita dah tahu dah masa itu telah diaturkan untuk kita. Sekarang ini di new normal ataupun normal baru ini, kamulah pengurus untuk masa kamu sendiri. Kamu adalah pengurus untuk
masa kamu sendiri. Sebab itu kamu kena buat jadual kamu. Okey? Dan paling penting elakkan kerja di saat akhir. Last minute ni jangan kalau boleh. Saya tahu ada pelajar-pelajar yang memang dilahirkan untuk buat last minute. Yang mana kadang-kadang dia boleh belajar, kata esok nak exam, hari ni belajar boleh masuk. Tapi dalam 100 mungkin akan ada satu ataupun dua orang saja yang akan ada gifted macam ni. Yang lain-lain tu tolong jangan tiru macam ni sebab banyak terjadi yang mana bila dia belajar start, katalah esok exam, malam ni baru belajar sampai pukul 2-3 pagi. Esok bila masuk dalam dewan peperiksaan ataupun bila start buat online exam, dia jadi blank. Sebab apa? Dengan nervous yang satu dan sebagainya, dengan tak cukup tidur, tak cukup rehat dan sebagainya, boleh dia blank. Dan belajar untuk curi masa. Curi masa ni macam mana? Pergi curi duit mak kamu ke bapak kamu ke? Curi masa tu macam mana? Curi masa itu maksudnya dekat sini dalam melakukan sesuatu tu mungkin ada di setengah waktu ataupun perantaraan waktu kamu buat tu kamu boleh gunakan untuk buat benda lain. Apa dalam dua kerja dalam satu masa. Contohnya sambil kamu tengok video di YouTube tentang hiburan, tentang BTS, tentang Blackpink dan sebagainya. Kamu boleh juga sambil tu buat untuk cari maklumat berkenaan tentang sejarah. Ataupun dalam YouTube juga mungkin boleh cari tentang channel-channel pendidikan yang mungkin kamu boleh guna pakai untuk buat assignment kamu dan sebagainya. So, boleh guna pakai dalam waktu kamu beriadah, waktu kamu berhibur, waktu kamu tengah menjaga adik dan sebagainya. Itu kena gunakan masa itu dengan sebaik mungkin. Ini contohlah jadual yang mungkin kamu boleh guna pakai antara urgent and not urgent, important dan juga not important. Cuba beritahu saya, apa yang paling important dan urgent sekali dalam hidup? Kalau kata dekat rumah sekarang ni, apa yang paling urgent dan important dalam hidup? Pelajaran, okey lagi? Tempat tinggal. Memanglah kamu kat rumah sekarang. Siapa yang cakap solat tu? Muhammad Wildan. Terima kasih Muhammad Wildan. Itu yang nombor 1. Lagi? Hubungan dengan keluarga. Hubungan dengan keluarga. Bagus. Lagi? Katakanlah ini jadual untuk katakanlah ini jadual untuk kamu buat sehari-hari di rumah. First sekali bangun tidur, apa yang kamu akan buat? Important dan urgent. Kemas tempat tidur. Kemas tempat tidur. Bagus. Lagi? Ambil uduk. Ambil uduk dan solat. Kenapa kau full dia? Betul lah tu. Betul lah. Lagi? Lagi apa? Mandi, of course. Patutnya mandi dulu, barulah ambil wuduk dan solat, barulah segar, barulah boleh baca Al-Fatihah tu dengan baik, dengan lancar. Kan? Sebab kita dah berada dalam keadaan segar, dah tak mengantuk dan sebagainya. Okey lagi? Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bangun tidur kita cakap Alhamdulillah. Okey, betul lagi? Sarapan. Sarapan, bagus. Sarapan itu yang paling penting. Sarapan. Lagi? Kemas rumah. Kemas rumah. Kalau kata nak main PUBG, nak main Among Us, nak main Mobile Legends ni, time kita. Kita nak letak jadual ni. Malam. Kita nak letak jadual kita tak main. Kita nak letak dalam jadual yang dekat mana? Habis sekolah. Not urgent. Not urgent and Masa lapang. Nombor 3. okey, nombor 3 ataupun nombor 4. Not urgent dan not important. So dekat sini sebenarnya kamu tahu nak buat, tapi kamu tak nak buat. Maksud saya kamu tak nak buat jadual kamu sendiri. Kamu tahu dia punya kepentingan dia ataupun kamu tahu apa dia punya content untuk buat jadual. Cuma kamu tak buat dia dalam bentuk action. Semuanya simpan dekat kepala kamu. Sebab bila kita simpan, kita akan ada satu sifat yang mana kita tak apalah, kejap lagi lah. Cuma kalau kita ada satu jadual yang kita buat secara nyata, yang kita tampal dekat dinding ke ataupun kita tampal dekat laptop kita, atau tampal dekat laptop lah, yang kita letak dalam laptop dan sebagainya, dia akan ada rasa satu urgency ataupun dia akan ada rasa terpaksa untuk follow. Dia akan ada rasa terpaksa untuk buat apa yang telah kita tulis. Dan memang saya tahu bukan semua orang boleh buat benda macam tu, tapi ini adalah salah satu cara bagaimana untuk manage kamu punya masa. So kamu boleh ambil jadual ni, kamu boleh masukkan apa yang kamu cakap tadi tu betul. So kita start dengan kehidupan kita. Bila bangun pagi, kita mungkin akan macam kawan kamu cakap, sebut Alhamdulillah dan sebagainya. Kita akan start kemas tempat tidur kita, make sure bilik kita bersih dan sebagainya.
sarapan kita akan start tengok jadual kita balik sama ada pagi tu kita ada kelas online ataupun tidak. Kalau kata ada kelas online, apa yang perlu kita sediakan dan sebagainya. Kalau tak ada, kita kena tolong ibu bapa dulu untuk siapkan kerja rumah, kemas rumah, kena whatever lah yang kita kena buat, bantu jaga adik dan sebagainya. Dan kalau kata ada start kelas online, kita akan masuk preparation untuk kelas online kita, nota kita, teks yang kita perlu buat, group kita, beberapa online link dah sedia ke belum, apa bahan yang sepatutnya kita ada dan sebagainya. Kemudian barulah kita pergi ke tengah hari untuk makan, solat zuhur dan sebagainya. Okey, saya nak share satu benda yang bukan satu benda, satu cerita yang mana saya pernah ke Melaka, di high school Melaka pada tahun 2016 ke 2015, saya ceritalah. Bagi ceramah tentang motivasi macam ni juga, dan waktu saya berjumpa dengan pelajar-pelajar tingkatan 6 di high school Melaka. Ada seorang pelajar Cina perempuan ni, dia dapat 9A dalam kelas tersebut, SPM dia dapat 9A, tapi dia tak meneruskan ke peringkat universiti, dia buat tingkatan 6 dulu. So saya tanya pelajar Cina ni, macam mana kamu boleh berjaya, boleh dapat 9A? So dia cerita dengan saya, dia kata, cik, saya kalau kata lepas habis sekolah, normally saya terpaksa membantu ibu dan bapa saya di kedai runcit, sebab bapak dia buka kedai runcit, ataupun saya terpaksa membantu ibu saya menjaga adik-adik dekat rumah. Sampailah ibu bapa saya tutup kedai. So saya cakap, macam mana awak belajar kalau macam tu? Awak boleh dapat 9A. So dia cakap, cik macam ni, selalunya apa yang saya akan buat, saya akan bangun seawal 2 jam awal, antara pukul 3 atau pukul 4 pagi. Saya akan spend 2 jam untuk saya belajar, dan saya akan mulakan dengan macam pelajaran yang paling susah, contohnya bio, fizik, kemis, matematik, maths dan sebagainya, kemudian diikuti dengan subjek-subjek yang lain. Dan once adik saya bangun ataupun parent saya bangun, saya akan stop dan saya akan mulakan rutin hidup saya macam biasa. Kecuali satu hal saya memang tak akan belajar, satu hal saya memang akan hidup normal lah, dia akan beriadah dan sebagainya. Tapi hari-hari lain dia akan spend 2 jam awal, seawal 2 jam 3 pagi ataupun pukul 4 pagi untuk dia belajar. Itu cara dia, bagaimana dia boleh dapat lulusan cemerlang 9A dalam SPM. Dan ini yang menyebabkan kadang-kadang saya rasa malu, sebab pelajar Melayu, especially yang beragama Islam, kadang-kadang nak bangun subuh pun terlajak. Nak bangun subuh pun parents yang kena kejutkan. Bagaimana seorang pelajar yang non-Muslim, dia boleh menggunakan cara pakai yang mana boleh bangun seawal pukul 3 pagi, 4 pagi untuk belajar. Dia sacrifice dia punya masa dia, sebab hari-hari yang ataupun hari-hari biasa dia terpaksa membantu parents dia untuk biasa dan sebagainya. Itu cara dia untuk berjaya. Sedangkan kita banyak mencari alasan macam mana itu tak boleh, ini tak boleh, nak bangun pagi tak boleh dan sebagainya. Okay? Saya nak share dekat sini lagi satu. Kalau tengok Facebook bantu dapat 11A dalam SPM. Ini pada tahun 2010 pelajar perempuan ni waktu-waktu ni Facebook paling top lah. Bagaimana dia menggunakan media sosial tu sebagai medium untuk dia berjaya. Yang mana dia menggunakan pakai Facebook tu selain daripada mendapatkan kenalan, posting benda-benda yang dia suka dan seronok dan sebagainya, posting gambar, posting video, dia guna juga Facebook tu untuk cari maklumat dan juga menggunakan dia untuk berbincang dengan rakan-rakan sekolah, dan dia boleh gunakan Facebook ni sebagai salah satu media untuk dia sharing information, dapatkan information, dan yang paling penting dapat belajar dan dapat keputusan cemerlang. Agak-agak kamu boleh buat tak guna TikTok? Agak-agak boleh buat tak guna Twitter? Boleh. Dan saya yakin di zaman kamu ni, yang mana kamu ni lebih kata orang apa kita panggil sebagai technology driven, yang kamu ni lebih kepada teknologi, kamu biasa buat video, kamu boleh edit video, kamu boleh macam-macam application yang kamu boleh masukkan dalam video kamu dan sebagainya. Itu boleh dijadikan sebagai salah satu cara kreatif untuk belajar. Dan saya ada tengok ada yang di dalam TikTok, sebab saya pun ada TikTok saya sendiri, walaupun saya tak buat berjoget-joget sangat, sebab saya nak tengok apa yang terbaru, apa yang tengah trend dan sebagainya. Saya dah tengok ada orang yang dah mulakan untuk menyampaikan informasi, menyampaikan pembelajaran melalui TikTok, melalui Instagram dan sebagainya. So pada saya itu boleh digunakan pakai untuk kamu sekiranya kamu nak gunakan media sosial untuk belajar. Okay? Saya nak share dengan kamu macam mana agaknya belajar menggunakan video, nak tentang bagaimana dia belajar menggunakan ataupun online kelas
online school, bagaimana belajar secara online dekat rumah. Okey. Ya. Ini dalam bahasa Indonesia nanti kalau tak faham saya insya-Allah akan terangkan. Halo guys, jadi video kali ini aku bakalan buat study tips online school dan ini ala aku, semoga bermanfaat. Yang pertama, kalian harus pasang alarm sebelum tidur, mau di HP, jam maker, terserah. Yang penting itu berulang lebih dari satu. Buat kalian yang susah dibangun itu. Biasanya bangun tidur itu aku langsung mandi supaya segar gitu. Lalu sarapan. Sarapan itu penting buat kita yang mau belajar supaya konsentrasi. Nah, aku itu biasa pakai ini kalau lagi online supaya nggak ada yang ganggu. Nah, sekarang siapkan alat tulisnya supaya nanti udah siap semua saat mulai online school. Aku saranin juga kalian pakai alat tulis yang berwarna-warni gitu supaya catatan kalian tuh nggak bosenin. Hal paling penting yaitu air minum supaya nggak dehidrasi, oke? Nah, sekarang mulai deh studinya. Biasanya aku tuh dengar lagu belajar dari YouTube, banyak banget di situ, kalian bisa setel yang mana aja. Lalu kalian tiap ada tugas nih harus catat supaya nggak ada yang ketinggalan gitu tugasnya. Kebetulan aku ada pelajaran dasar desain busana gitu, jadi aku ditugasinnya gambar-gambar deh kayak proporsi tubuh wanita gitu. Dan aku juga bagian catatan itu tahu warna-warniin gitu. Ya ini tuh supaya nggak bosan aja kita lagi pas baca ulang. Jadi ini juga seru banget sih kalau misalnya kita nyatet sampai warna-warni gitu tintanya. Dan ini tuh supaya enjoy aja, jadi kita tuh nyatet tapi kayak sekalian berkreasi gitu. Ini tuh dibacanya enakan gitu, notes-nya simple. Yes. Di sela-sela belajar aku juga suka peregangan supaya otot gak sakit, terus kedar jalan aja berdiri supaya nggak kebanyakan duduk. Terus minum air putih jangan lupa, dan juga ngemil entah buah atau cemilan yang ada di rumah supaya kita tuh bisa semangat lagi belajarnya. And ya guys, sebagai penutupan, kalian kalau suka jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke banyak orang. Semoga bermanfaat. Okey. Faham tak apa yang dia cakap tu? Faham. Okey. So, apa yang dia nak share kat situ adalah cara pembelajaran dekat rumah menggunakan online. Pertama sekali, of course lah, bila kita bangun tidur tu kita kena prepare dulu lah. Sama ada kemaskan tempat tidur kita dan sebagainya, make sure. Yalah, sebab kita akan menggunakan bilik kita sebagai kita punya tempat belajar kan. Tak nampak gambar, sorry. Kita akan guna kita punya bilik sebagai tempat belajar kan. Jadi kita kena sentiasa berada dalam keadaan kemas, teratur dan bersih supaya dia akan memberikan lebih good vibe ataupun healthy vibe kepada kita untuk belajar. Dan yang paling penting, preparation sebelum kita nak start kelas online tu, nota dia, peralatan tulis dia, kalau kata perlukan ada makanan, kena ada air dan sebagainya supaya kamu boleh terus fokus dalam belajar waktu online. Dan kemudian kena selalu catat. Kena kalau boleh berkomunikasi dulu dengan cikgu-cikgu, hari ni kita nak belajar apa supaya kita dapat tahu dan kita boleh ada objektif apa yang kita nak buat suatu kelas online tu nanti. Dan yang paling penting, kita kena sentiasa ada kita punya spare note kita supaya bila apa benda yang kita buat tu kita catat dan kita telah buat dalam bentuk yang ringkas dan senang untuk kita ulang kaji. Dan bila kita senang ulang kaji, kita boleh buat dalam menggunakan warna, peta, pita dan sebagainya lebih cantik dan sebagainya, lebih mudah untuk kita faham, menghafal dan ingat. Okey? Dan sepatutnya bila kita belajar secara online ni bukanlah suatu benda yang paling sukar untuk kita hilang fokus sekiranya kita melakukan two-way communication. Sebab itulah saya nak tengok kamu tadi, saya nak bercakap dengan kamu supaya kamu tak rasa bosan buat seminar ataupun berkongsi maklumat dengan saya hari ini. Sebab saya tak nak kamu rasa seperti saya pun bagi
kelas online yang cikgu-cikgu bagi. Tak, sebab hari ni niat saya nak share, nak bagi kamu sedikit motivasi, nak bagi kamu tip untuk meningkatkan lagi motivasi kamu, untuk kamu rasa lebih mudah belajar online, dan yang paling penting kamu tak bosan. Itu yang paling penting. Okay, so kita nak tahu dah macam tu. So bagaimana anda belajar? Okay, saya nak share juga ni bagaimana tips-tips online kelas yang mungkin kamu boleh guna pakai. Ada 6 semua sekali. Siapa nak salin boleh salin. Pertama sekali, tips kelas online ni, cara pertama sekali macam saya cakap tadi, kena ada objektif. Apa yang kamu nak belajar? Kamu kena jelas objektif apa nak belajar. Kalau nak tahu objektif tu senang je. Contoh hari ni adalah mata pelajaran fizik. Sebelum start kelas online, cikgu dah beritahu, okay guys, esok kita akan start kelas online, link dia akan bermula pukul 9.30 dan sebagainya. Cuba tanya balik cikgu, esok kita akan belajar topik apa juga, ataupun topik apa. Apa yang cikgu akan tekankan? Apa yang akan cikgu masukkan dalam kelas ini? Supaya kamu bersedia. Kamu dah tahu, okey, objektifnya hari ini fizik kita akan belajar tentang apa. Kita akan belajar tentang daya jatuhan dan sebagainya. So, dekat situ mungkin kamu akan buat sedikit extra research tentang apa yang kamu nak belajar. Supaya bila cikgu terangkan akan mudah kamu faham. Dan sekiranya ada benda yang kamu nak tanya, kamu dah sedia dah soalan dia. Itu satu. Okey? Kemudian kamu kena wujudkan pelajaran secara 2 hala. Sebab itu saya minta kamu berinteraksi dengan saya. Supaya bila cikgu mengajar, cikgu pun tak bosan. Saya pun tak bosan. Bila kamu bertanya soalan tu, cikgu tahu proses itu berjalan dengan baik. Kalau kata kamu cikgu bercakap sorang-sorang, kamu pun senyap, cikgu tanya faham cikgu. Ataupun dia tulis dia faham. So dekat sini, cikgu akan cepat rasa bosan, cikgu pun tak ada idea nak sampaikan. Sama juga dengan saya. Kalau kata tak ada yang menyambut saya cakap tadi, yang tak ada, dia kata okey cik, ataupun ni okey dan sebagainya, saya pun akan rasa pelajar-pelajar ni dia dengar tak, dia terima tak, ataupun dia tak ada sebenarnya dekat depan laptop ataupun komputer dia on je, tu tak ada ke mana-mana tak. Sebab itu kamu perlu ada 2 hala punya proses pembelajaran ataupun two-way communication, yang mana selalu beri feedback dengan apa yang cikgu berikan. Okey. Yang kedua, selalu minta cikgu untuk buat aktiviti. Aktiviti ni termasuk aktiviti yang kreatif, yang mungkin out of the box, yang mungkin tak menggunakan banyak sangat nota, mungkin boleh menggunakan video, boleh menggunakan permainan. Macam saya nak buat tadi, saya nak buat mainan, nak main-main dengan kamu, ataupun nak buat satu aktiviti game dan sebagainya. Benda-benda ini akan menyebabkan rasa seronok bila kita buat online class. Sebab itu, kamu kena selalu memberi, mungkin boleh beri idea pada cikgu. Sebab kadang-kadang cikgu bila buat benda-benda yang sama tu dia dah tepung. Okey. Tapi kalau kata kamu cikgu, apa kata kalau kita try buat macam ni kan cikgu, mungkin best sikit cara pembelajaran. Jangan risau, cikgu dia sentiasa ada dia punya cara ataupun dia punya kata orang pemikiran untuk bagi pelajar tu, ataupun cara nak menyampaikan maklumat. Cuma kadang-kadang kita sebagai pelajar tak salah untuk kita memberikan idea the way how untuk cikgu terpresent ataupun bagaimana dia nak menyampaikan maklumat tersebut. Mungkin dengan games, ataupun dengan video, ataupun dengan mungkin kita boleh buat pop quiz. Tapi ni kita buat, okey, siapa yang ni kita akan ada apa ke, siapa kalah kita kena buat dia buat pertunjukan dia buat TikTok ke depan kita dan sebagainya. Betul-betul macam tu. Dia fun, tapi yang paling penting dia boleh sampaikan maklumat. Okey. Dan nombor 4, mesti asingkan tempat belajar tu. Macam dalam video tu tunjuk tadi, kalau boleh, kalau kata kamu buat dalam bilik, kamu kena make sure tak ada gangguan untuk kamu. Kena beritahu dekat parents kamu, dekat adik-adik, dekat abang kamu dan sebagainya. Hari ni ada kelas, boleh tak tolong jangan ganggu, jangan masuk keluar bilik dan sebagainya. Biarkan saya dalam zone saya, supaya saya boleh fokus pada saya punya online class. Okey. Dan yang paling penting, elakkan buat kelas kamu tu online tu dekat depan TV ataupun di atas katil. Sebab kalau depan TV, of course saya akan tengok TV daripada kelas online. Macam yang sekarang ni, mungkin dia buat dekat depan TV, jadi dia tutup gambar dia supaya dia boleh tengok TV, dalam masa yang sama dia dengar je. Sebab tu dia tak akan fokus. Okay. Dan yang paling penting juga, jangan atas katil, sebab bila atas katil nanti kamu akan terlampau selesa dan kamu akan tidur. So that's why kalau boleh, jangan buat kelas online kamu atas katil. Buatlah dekat meja ke, bersandar dekat dinding ke dan sebagainya. Cari tempat yang selesa untuk kamu. Dan kalau kata nak bawa makanan ringan dan sebagainya, untuk untuk fokus, untuk berikan kamu untuk tidak rasa hydration dan sebagainya, bawalah air, bawalah makanan ringan supaya kamu boleh terus fokus. Nombor 5, minta tugasan. Sebab selalunya cikgu akan bagi kamu tugasan. Memang akan setiap habis sekolah online dia akan ada, okey, kamu kena buat ni dan sebagainya. Dan kalau boleh tugasan ni pada saya, kalau kata dapat tugasan, tak semestinya kamu kena buat seorang-seorang. Kamu boleh buat lagi satu group chat yang mana
apa segala tugasan yang dia buat. So tak adalah rasa berat sangat nak kena buat semua sendiri. Kalau kata kita buat sama-sama, kita dah bagi-bagikan, masing-masing present dan sebagainya, kita dapat jawapan, kita juga bagi jawapan kita. Kalau tak betul, kita boleh betulkan sama-sama tugasan. So masing-masing dapat ilmu, masing-masing berjaya. Semua dapat berjaya macam tu. So kena selalu mencatat nota dan menyalin supaya kamu lebih mudah ingat dan hafal. Okey? Dan kalau boleh cuba cari sumber yang lain juga. Bila cikgu dah bagi tugasan dan sebagainya, kita boleh gunakan macam-macam medium sekarang. YouTube ada, TV pendidikan ada, kita punya WhatsApp pun boleh guna, kita punya Twitter, kita boleh guna banyak, kita boleh Google Meet, kita boleh Google Research dan sebagainya untuk dapatkan sumber-sumber yang lain. Dan yang paling penting, kalau kata dalam kalau kita buat online ni, yang paling best sekali, kita boleh record. Kita boleh record apa segala kelas online kita, yang mana kita boleh ulang siar, kita boleh tengok playback balik. Tak faham tengok balik, tak faham tengok balik. So kalau kata ada kelas online, it's better untuk kita record. Record kenapa untuk record? Sebab kita boleh tengok balik sekiranya kita tak faham. Dan benda ni pun kita boleh delete lepas kita dah faham dan sebagainya. So it's better untuk record dan kita boleh salin nota kalau kata tak setempat. Sebab selalunya kelas online ni, cikgu tak boleh nak tunggu pada kamu seorang. Kita paksa tunggu pada semua. Bila pada semua, kadang-kadang kita yang mungkin lambat untuk salin nota ni akan cepat tertinggal. So record is better sebab kita boleh ulang balik dan kita boleh salin nota kita. Betul? Itu 6 tips yang kamu boleh guna pakai sekiranya dapat belajar online. Okay? Sekarang kita tengok cara belajar bagaimana. Okay, dalam manusia ni dia terbahagi kepada tiga kategori. Pertama adalah manusia yang dalam kategori visual, satu adalah dalam kategori auditory, satu lagi adalah manusia dalam kategori kinestetik. Apa benda ni bang? Abang cerita ni kinestetik lah, auditory lah, visual lah, kan? Apa kedadak semua ni? Okey, saya cerita apa benda-benda ni, okey? Pertama sekali, saya ada satu game lagi yang kita boleh buat sama-sama tanpa yang ramai-ramai, tapi ni pun boleh buat. Sekarang ni saya nak kamu buat secara jujur dengan saya. Pertama sekali apa nak saya kamu buat okey. Okey. Sekali lagi, kamu buat macam ni. Semua buat. Okey, semua buat. Semua dah? Sekali lagi, 1, 2, 3, buat. Okey, good. Sekarang ni apa yang saya nak kamu buat, kamu tengok jari yang di bahagian atas ni, jari ibu jari ni yang bahagian atas ni, tangan kanan ataupun tangan kiri. Jari yang ni, jari yang atas ni, tangan kanan atau tangan kiri? Kiri. Kiri. Okay, kiri. Sekali lagi untuk pastikan. Sekali lagi untuk pastikan. 1, 2, 3. Tengok balik. Kiri. Siapa kiri, catatkan dia kiri. Siapa kiri, catatkan dia kiri. Siapa kanan, catatkan dia kanan. Kalau macam saya kanan. Siapa kanan, siapa kiri. Okey, good. Sekarang satu lagi, saya nak kamu peluk tubuh badan kamu. Peluk tubuh. Tak sampai ya. Peluk tubuh. Macam mana? Peluk tubuh sendiri. Macam ni peluk tubuh. Peluk tubuh sendiri. Peluk tubuh. Sekarang ni saya nak tengok apa tangan yang berada di atas tu. Tangan apa yang berada di atas? Cuba tengok tangan apa yang berada di atas. Kanan. Okey. Sekali lagi kita peluk tubuh sekali lagi. 1, 2, 3. Peluk tubuh. Okey, tengok tangan apa yang berada di atas. Okey. Tuliskan. Okey. Okey, siapa yang kedua aktiviti tersebut dia seorang yang kanan-kanan? Saya. Okey. Siapa yang kiri-kiri? Saya. Okey. Siapa yang kiri kanan ataupun kanan kiri? Saya. Alright. Okay. Ini jangan tipu tengok balik, kamu buat sekali lagi, check dua aktiviti yang kita buat. Kita buat sini, kita tengok dari atas mewakili tangan apa, kita peluk tubuh tangan apa. Kalau macam saya seorang yang kanan-kanan, saya dua-dua kanan-kanan. Yang aktiviti pertama saya kanan, aktiviti kedua pun saya seorang yang kanan. Okay, saya nak tengok siapa yang kanan
kanan-kanan tolong tulis saya ataupun cakap saya nak tengok tulis lah. Tulis sebab saya boleh baca nama dia. Saya. Tolong tulis dekat grup WhatsApp. Okey, Nur Alia Husna, Lutfi, Lufia, Saidatul Nabiha, Muhammad, okey, Izzatul Azmi, Farah Adiba. Ini yang kanan-kanan ya. Ini yang kanan-kanan ke? Ya. Okey, kanan-kanan. Alright, good. Siapa yang kiri-kiri? Tolong tuliskan. Siapa yang kiri-kiri? Kiri-kiri. Okey, Duratul Mawadah. Okey, Pinky kiri-kiri. Area saya. Okey, good. Okey, siapa yang kiri kanan? Yang kiri kanan ataupun kanan kiri? Dia dua-dua tu dia ada kanan ada kiri. Oh, ramai juga Saya kiri kanan. Okey, bagus. Nukman, bagus. Lagi yang kiri kanan. Intan Sabrina, okey, bagus. Kiri kanan, okey. Farah Wahida, Nura Atika, okey. Springgan okey, macam dah nama Beyblade dah. Okey, good. Ini kena jujur. Kalau kamu tak jujur, dia memang tak jadi. Okey, selalunya orang yang kanan-kanan macam saya lah, macam saya ni seorang kanan-kanan, selalunya dia banyak menggunakan otak di sebelah kanan. Okey, dan otak sebelah kanan ni menandakan seorang yang kreatif ataupun orang yang suka berfikir di luar daripada kotak. Dan orang kreatif ni dia sukar untuk menerima benda yang fakta. Senang cakap, ini seorang yang tak boleh mengikut mengikut arahan ataupun orang yang tak suka menerima sesuatu tu bulat-bulat macam tu je. Itu orang kanan-kanan. Okey? Dan orang yang kiri-kiri ni, yang banyak menggunakan otak sebelah kiri ni, selalunya kita panggil sebagai orang yang lebih kepada bersandarkan kepada fakta dan juga benda yang dah sedia ada. Contohnya, dia kalau kata 1 tambah 1 mesti 2. Tak boleh 3 atau 4. Pada dia, 1 tambah 1 jawapannya mesti 2. Dia seorang yang bersandarkan kepada benda yang dah ada ataupun yang dah dibuat rules dia, ataupun seorang yang sangat mengikut rules dan regulation. Ini orang yang kiri-kiri. Okey? Dan orang yang kanan-kanan ni, dia lebih suka kepada benda-benda yang berbentuk kemahiran, yang bentuk seni, suka kepada muzik, kepada seni persembahan, macam saya minat seni masakan dan sebagainya. Sementara orang yang bersandarkan kepada fakta dan bersandarkan kepada benda-benda yang yang ada dia punya rules dan regulation ni, dia lebih kepada orang-orang yang berpadukan kepada kerja seperti di pejabat, yang ada dia punya hierarki pekerjaan, menjadi seorang peguam, menjadi cikgu dan sebagainya. Mana orang-orang macam ni dia lebih kepada pekerjaan yang biasa orang buat ataupun yang dah dia biasa tengok dan sebagainya. So, yang terakhir sekali, orang yang kita panggil sebagai kiri kanan dan kanan kiri ni, selalunya orang kanan kiri ataupun kiri kanan ni seorang yang ada kebolehan untuk menjadi dalam kedua-dua belah. Maksudnya dia ada kreatif sikit, dia juga ada logik juga. Logik, saya lupa kata ada logik. So dia ada seorang yang kreatif, dia juga ada seorang yang logik. So orang ini, selalunya yang kiri kanan ataupun kanan kiri ni, dia kalau kata diletakkan di dalam grup kanan-kanan ataupun diletakkan dalam grup kiri-kiri, dia menjadi seorang leader atau menjadi seorang pemimpin. So apa? Sebab dia ada dua benda yang mana boleh digunakan pakai. Contoh, kalau kata orang kanan-kanan ni mula berfikir di luar kotak yang tak masuk akal, yang mula berfikir macam orang gila dan sebagainya, dia tak stopkan, dia cakap kita kena juga berfikir secara logik. Sama juga bila dia masuk dalam geng logik ataupun geng-geng orang yang mau kepada benda-benda yang terlampau ikut buku ni, dia dah cakap stop, kita kena juga berfikir secara kreatif. So mereka yang ada kiri kanan ataupun kanan kiri ni, kalau kata diletakkan di antara salah satu grup ni, mereka lebih mudah untuk membuat keputusan dan lebih senang untuk jadi seorang pemimpin. Cuma dia cuma juga mereka ni kalau kata letak di dalam grup mereka sendiri, bila dia nak buat suatu keputusan, dia akan lambat. Sebab kejap-kejap nak fikir kreatif, kejap-kejap nak kena logik. Dah logik lah, kreatif balik. Dah tak tahu nak buat keputusan macam mana. Sebab tu dia kena diletakkan di dalam kedua-dua belah grup yang lain, sama ada kanan-kanan ataupun kiri-kiri. Barulah dia boleh menjadi seorang leader. Cuba cek diri kamu balik. Betul ke apa yang saya cakap?
tengok diri kamu. Betul ke apa yang seperti saya ceritakan tu? Ini secara psikologi. Betul. Ada yang betul, ada yang tak. 50-50. Okey, tak apa. Sekarang kita tengok balik yang 3 golongan ni. Ini tadi tu kita dah tengok actually is kita bagi dia sebagai our personality ataupun kita punya karakter. Ini kita nak tengok golongan belajar yang ada dalam 3 orang ni, dalam 3 kategori ni. Pertama sekali kita namakan dia sebagai visual. Orang visual ni macam mana? Kalau kita tengok, suka gambar dan objek, suka mencatat ataupun buat nota sendiri, suka suasana kemas dan teratur. Siapa yang saya bagi ceramah daripada awal sampai sekarang ni dia mencatat apa yang saya tulis, kemungkinan ada seorang visual. Kalau dia buat tak tahu, dia dengar gelak aja seronok, dia tak buat apa pun, itu memang bukan visual. Tapi kalau mereka yang memang saya bagi ceramah ni, dia catat apa yang saya buat, dia buat note, dia ambil dia punya point dan sebagainya, itu seorang yang visual. Dan kamu nak tengok kawan-kawan yang visual ni senang saja. Cara dia bercakap, kalau dia bercakap tu laju. Kadang-kadang dia dah cakap tu, point dia tu dia tak cerita tapi dia nak sampai ujung dah. Sebab apa? Sebab dia terlampau visual ni, orang yang menggunakan visual untuk dia memahami dan juga dia melontarkan perkataan dia. Sebab itu kalau kamu tengok ada kawan-kawan yang cakap, ya aku kalau apa benda dia cakap tapi laju dia nak sampai ujung nak cerita dia. Padahal benda tu belum sampai, dia tak cerita lagi pun, tapi pada dia nak sampaikan apa yang dia nak sampaikan. Okey, itu satu. Dan kemudian kamu boleh tengok nota dia. Kalau nota dia cantik, tersusun, dia menggunakan benda minda, dia buat short note, dia ada menggunakan akronim, dia menggunakan short form dan sebagainya untuk buat nota. Notanya pula ada warna-warni, ada letak colour, ada letak kertas penanda dan sebagainya. Dia mungkin seorang yang visual. Dan orang visual ni kalau kata belajar online, dia lebih mudah faham. Sebab dia sukakan gambar, dia sukakan video, dia sukakan cara pembelajaran yang banyak menggunakan visual. Nanti tak menggunakan visual, dia lebih mudah faham. Itu orang visual. Yang kedua kita namakan sebagai auditory. Auditory ni macam mana? Ini yang dia suka mendengar. Orang yang suka mendengar ni kalau boleh, kalau belajar jangan duduk kelas yang di belakang. Kalau boleh dia kena dekat depan sekali. Dekat depan dia lebih mudah faham dan dengar apa yang cikgu cakap. Sebab itu kalau kata dalam kelas, kalau yang kawan yang tak boleh belajar dalam keadaan bising, dia seorang yang auditory. Okey? Yang mana kalau belajar dia kena dengar cikgu dia cakap tu sebiji-sebiji kena masuk. Kalau kata dia bercakap sendiri pun, dia kena dengar juga apa yang dia cakap. Senang nak kenal orang ni macam mana? Kita pergi karaoke dengan dia. Pergi karaoke dengan dia, kalau kata dia menyanyi, kamu sampuk dia menyanyi, sebab kamu menyanyi sekali dia marah, itu seorang auditory. Kalau kata kamu menyanyi, dia menyanyi lagu, dan kamu pun nyanyi sekali, kalau kata, bagilah aku nyanyi, kau nyanyilah kejap lagi. Itu seorang auditory. Dia nak dengar suara dia je, dia tak nak dengar suara orang lain. Dia nak dengar suara dia je kalau dia pergi karaoke. Itu seorang yang auditory. Sebab itu kalau auditory ni, cara belajar dia sama dengan belajar Cina yang saya ceritakan tadi. Yang mana dia perlukan suasana tenang, damai dan sunyi. Dan juga kalau kata belajar, dia akan menggunakan lagu, muzik dan sebagainya untuk mudahkan dia faham dan dia cepat ingat. Itu seorang auditory. Ada tak di kalangan kamu ni auditory? Ada. Ramai, saya tahu ramai. Areas. Yes. Ilyas. Ilyas ya, semua Ilyas. Dan yang last sekali, yang kalau macam kinestetik ni sama macam saya. Saya seorang yang kinestetik. Kenapa? Sebab kalau kata kinestetik ni, cara pembelajaran dia lebih suka belajar secara berkumpulan, dan yang paling penting dia kena ada orang ajar dia. Walaupun cikgu dah mengajar kelas online, tapi kalau boleh dia kena buat lagi satu kelas dengan kawan-kawan dia tunjuk sendiri macam mana buat tu, baru dia faham. Ataupun dia dah cuba dengan dia buat tak jadi-jadi, dia tak tunjuk kawan dia, dia akan lebih mudah faham. Orang macam ni dia lebih suka kepada perbuatan ataupun sentuhan, kemahiran dan sebagainya. Suka kepada seni juga, suka kepada benda-benda yang berbentuk kena buat. Maksudnya dia kena cuba sendiri pakai tangan dia, baru dia boleh faham dan sebagainya. So kinestetik ni perlukan orang lain untuk dia belajar. Dia tak boleh belajar secara sendirian. Dia perlu ada tunjuk ajar daripada orang. Orang kena tunjuk depan mata dia. Kalau kata secara online ni mungkin dia sukar faham. Dia kena ada, mungkin kalau ada kawan duduk sebelah, kawan duduk satu taman tu, pergi rumah kawan tu ataupun kawan tu datang rumah, dudukkan sekali baru dia mudah faham. Itu orang kinestetik. Dan orang kinestetik ni, pembelajaran dia, nasihat saya memang kena ada partner. Kena ada belajar partner. Tapi bila cakap ada partner tu, janganlah pula, okey,
Encik Jamsari kata ada partner, maknanya saya kena ada boyfriend dan girlfriend. Saya kena start bercinta mulai hari ini. Sebab Encik Jamsari kata kena ada partner. Boleh berjaya. Tak, maksud saya tu, partner tu tak kisahlah kawan kamu, kawan kelas, orang yang mungkin boleh bantu kamu, parents kamu, abang-abang kakak kamu pun boleh. Modus yang ada ke yang ada girlfriend dan boyfriend dalam saya punya program hari ni, ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak tahu. Tak tahu tak nak mengaku lah. Bukan Ilyas sebenarnya. Ilyas juga. Ilyas yang ada kontrak. Ilyas abang. Ilyas paling ramai bang. Sumpah ramai. Ilyas paling ramai. Paling ramai bang. Ini nasihat saya pada Ilyas Ilyas, kalau kata kamu ada girlfriend, habis je program dengan saya pada hari ini, call terus girlfriend kamu, cakap kita putus, awak terlalu baik untuk saya. Kenapa? Nasihat saya kenapa? Sebab kamu kena faham STM ini adalah permulaan untuk kamu masuk ke era yang lebih dewasa. Kamu akan masuk universiti nanti. Masuk universiti, kalau kata Ilyas punya awet yang paling cun dekat sekolah sekarang, dekat universiti ada 100 yang sama ataupun lebih cun daripada awet dia sekarang. Percaya je kat saya. Yang akan datang daripada segala daerah dan negeri. Daripada Sarawak, Sabah, Kedah, daripada Kelantan, Terengganu. So, saya cakap, lepasnya awak telefon awak minta je putus. Tak apa. Sekarang ni dia tak ada jodoh. Dia masuk universiti nanti insyaAllah akan ramai jodoh. Dia selama ada jodoh ataupun kadang-kadang dia jumpa bodoh. Tu je. Mana yang nak kamu fikir. Sebab itu nasihat saya bukan kata tak boleh nak ada couple dan sebagainya. Tetapi kalau benda itu boleh membantu kamu untuk belajar, tak apa. Tapi normally selalunya pelajar-pelajar ni kalau kata couple, kebanyakan banyak yang buruk daripada yang baik. Jaranglah saya jumpa yang betul-betul boleh memotivasi dia untuk belajar. Okay. So that's why kalau kata ada couple pada saya untuk STM ni mungkin boleh stop dulu kot. Nanti bila dah masuk universiti insyaAllah kamu akan jumpa jodoh kamu. Okay. So kamu dah tahu kamu ni seorang visual ke, seorang auditory ke ataupun seorang yang kinesthetic. Daripada situ kamu dah boleh plan tak, okay, kalau aku ni kinesthetic macam mana cara nak belajar. Dah tahu aku ni seorang kanan-kanan macam mana cara dia. Kalau kata aku ni seorang yang auditory tapi aku seorang kiri-kiri macam mana cara nak belajar. Kalau kata aku kinesthetic tapi aku seorang yang kanan kiri. So grup mana yang aku nak campur, nak kawan dengan siapa dan sebagainya. So dekat situ dia akan bantu kamu bagaimana untuk plan kamu punya masa dan juga jadual pembelajaran kamu. Dan yang paling penting kena kreatif. Belajar ni dia kena kreatif. Belajar tak boleh static. Belajar tak boleh belajar apa yang cikgu bagi saja. Tak boleh spoon feeding. Kena maknanya apa yang cikgu bagi itu je lah kita belajar. Tak. Once habis je kelas online dengan cikgu, of course kita kena boleh buka YouTube, cuba cari apa yang maklumat cikgu bagi tu ada tak dalam YouTube. Ataupun buka TV pendidikan daripada korang tengok daripada HBO, tengok Cineplex, tengok apa ni, cuba buka TV pendidikan dekat dalam Astro tu ada TV pendidikan khas untuk pelajar-pelajar SPM. Boleh gunakan itu juga. Boleh juga maklumat-maklumat yang lain kamu boleh dapat daripada kamu punya TikTok kan. Selain daripada kau punya tarik semongko, mantap tu, kau cuba buat benda lain. Cuba cari benda-benda yang boleh diguna pakai juga di dalam TikTok. Di dalam apa? Kamu punya Twitter. Twitter pun banyak juga benda yang boleh di-share. Dan kalau kata kamu ada information, why not kamu share? Share dalam kamu punya TikTok, kamu punya WhatsApp, kamu punya Twitter dan sebagainya. So, tag kawan-kawan kamu. Dekat situ, dia memberikan kamu bagaimana salah satu cara untuk mengingat dan dalam masa yang sama bantu kawan-kawan. Bila kamu dapat bantu kawan-kawan, kamu juga ingat setiap bantuan yang kamu berikan itu merupakan pahala. Pahala yang kamu dapat itu mungkin akan ditukarkan oleh Allah sebagai salah satu cara untuk kamu mengingat dan berjaya dalam kamu punya SPM. Sebab itu share is a must. Okay? So jangan lupa untuk berkongsi kamu punya pelajaran. Ini teknik-teknik yang mungkin biasa kamu dengar bagaimana nak belajar. Fokus, kaedah membaca, membuat nota, kaedah mengingat ulang kaji, selalu pemakanan dan kesihatan. Benda ni kalau kamu follow, insyaAllah kamu akan berjaya. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dalam belajar secara online ni, salah satu benda yang paling susah nak buat adalah fokus. Sebab kalau kat dalam kelas tu kita tahu kita berada di dalam lingkungan kawan-kawan kita. Kita ada cikgu kita kat depan dan sebagainya. Bila berada dekat rumah, kita seorang kat dalam bilik. Kadang-kadang adik datang kacau, kadang parents datang dan sebagainya. Kita rasa situ
susah nak fokus. Sebab itu cara fokus kamu kena tahu bagaimana nak sentiasa berada dalam keadaan fokus bila berada di dalam kelas online. Contohnya macam mana asingkan bilik, sediakan makanan dan sebagainya dengan kamu supaya kamu tak nak keluar masuk dan sebagainya, buang air siap-siap, catat nota, two-way communication dan sebagainya. Kemudian kaedah membaca, bagaimana setelah mendapat kerja daripada cikgu, bagaimana nak buat kaedah membaca, nak menggunakan medium apa dan sebagainya. Nota bagaimana, sinilah pentingnya menggunakan peta buih, peta minda, short form, akronim dan sebagainya untuk membuat nota. Kaedah mengingat sepatutnya macam mana. Kalau kata boleh guna adik-adik tu ataupun kamu punya sibling tu sebagai cara untuk menggunakan untuk membuat ulang kaji dan sebagainya, boleh gunakan. Pemakanan kena jaga, jangan asyik telefon tu pandai dengan food grab, order McDonald's selalu, order KFC selalu. Orderlah makanan-makanan yang sihat supaya dia akan membantu kamu juga. Dan yang paling penting, jaga kesihatan kamu. Okey? Jangan banyak berdalih, tapi katakanlah yang kamu boleh. Sebab banyak berdalih tu yang susah tu. Itu tak boleh, ni tak boleh, lain tak ada lah cik. Macam mana nak belajar kan? Orang ni susah, lain tak ada. Macam saya cakap tadi, kalau nak seni budaya, tak nak seni budaya. Kalau kamu banyak sangat mencari alasan, of course kamu tak akan berjaya. So, kena kenal diri anda. Kalau macam mana nak kenal diri, tadi kita dah buat aktiviti bagaimana nak tahu personality. Kita juga boleh buat video nota daripada sini. Kita boleh kenal diri kita macam mana daripada sini. Kita punya hobi, suka, kesukaan kita, karakter kita boleh kenal. Dan itu akan membantu kita untuk set up kita punya matlamat. Pertama, dalam hidup ni, bila nak buat sesuatu, kena ada matlamat. Kenapa kena ada matlamat? Sebab kalau tak ada matlamat, itu yang kita tak tahu kita nak buat apa dengan SPM kita. Sebab itu kena ada matlamat jangka panjang, matlamat jangka pendek. Apa matlamat jangka panjang kita? Of course lah yang nak jadi doktor. Kalau kata nak jadi engineer. Kalau nak jadi seorang chef, macam saya jadi chef. Kalau kata nak jadi seorang pharmacist. Apa saja tu, kamu kena tetapkan matlamat jangka panjang. Itu nama dia matlamat jangka panjang. Dan matlamat jangka pendek dia, kalau kata nak buat dalam program doktor, contohnya di MSU, nak buat dalam program MBBS, minimum kelayakan kena dapat minimum B dalam mata pelajaran terakhir, bio, fizik, kemis, matematik, and math ataupun math. Kena dapat B, 5 ni. Kalau kata nak buat engineer, matematik dengan fizik kena dapat 3D. Itu kalau kata nak buat engineer, nak buat aircraft maintenance ke ataupun nak buat piloting and satu lagi saya lupa nama dia, kena dapat. Yang lain tu kalau kata saya nak jadi computer software, saya nak jadi seorang gamer bang, saya nak jadi ni, macam mana nak dapat apa dia matlamat jangka pendek dia, sekian saya dapat. Kena tahu benda-benda macam tu supaya lebih mudah untuk kamu. Sebab itu matlamat jangka panjang tu kena set up juga, nak jadi apa, orang berjaya dalam bidang apa dan sebagainya. Barulah kita boleh plan untuk SPM kita. Okay, so daripada hari ni, once habis dia ceramah dengan saya, cuba tetapkan matlamat kamu. Matlamat apa hidup kamu, apa objektif dia, nak jadi apa. Walaupun kita faham sekarang ni tengah PKP, tapi lepas habis PKP tu kamu nak buat apa? Takkan nak tunggu lepas habis PKP baru nak plan. Pada saya, it's better plan sekarang. Sebab bila kamu plan sekarang, contoh macam di MSU, once kamu habis kamu SPM dengan menggunakan result trial pun kamu dah boleh apply masuk ke MSU. Dapat 5A, result trial boleh apply scholarship. Best tak best? Best kan? Jadi dekat sini, once kamu habis belajar, habis PKP, orang lain baru sibuk nak belajar, kamu dah bermula untuk cari peluang pekerjaan. Orang baru nak cari peluang pekerjaan, kamu dah berada di certain level. Mungkin dah ada dekat tahap pembantu manager dan sebagainya. So dekat situ kamu lebih mudah untuk berjaya berbanding orang lain. Peluang tu lebih banyak pada kamu. So kenapa kena tunggu? Kenapa nak tunggu benda-benda ni jadi dah stabil ataupun benda dah selamat semuanya baru nak belajar dan sebagainya. Sebab itu saya selalu pesan pada pelajar yang spesifik tengah menunggu sekarang. Yang kamu ni nak SPM, jadikan juga sebagai satu matlamat. Habis SPM, terus cari apa yang kamu nak buat, supaya lebih memudahkan kamu di masa hadapan. Juga kena tahu laluan kerjaya. Nak masuk apa, lepas tu habis SPM, nak masuk apa. Nak pergi matrik ke, nak buat foundation ke. Kalau MSU, foundation ni yang paling cepat. Dalam masa setahun, dah boleh terus sambung ijazah. Nak buat STPM ke, ataupun nak buat diploma ke, terpulang pada kamu, tapi kamu kena tahu kat mana kamu akan pergi selepas tu. Supaya dia memudahkan perjalanan kamu. Supaya habis SPM, saya nak buat matrik. Kalau matrik ni berapa tahun, akan belajar kat mana dan sebagainya. Lepas habis matrik, peluang nak sambung ijazah tu dekat mana dan sebagainya. Supaya kamu tahu dan mudah untuk kamu plan. Dan hendak 1,000
budaya macam dia cakap tadi, tak nak tunggu library tadi. So nak belajar ni memang rintangan dia macam-macam. Kamu akan rasa dia punya proses tu akan mengambil kamu punya masa, tenaga. Kamu terpaksa korbankan macam-macam. Masa dengan kawan-kawan, masa dengan family, benda yang kamu suka terpaksa kamu korbankan dan sebagainya. So kamu kena banyakkan bersabar, kena kikir rasa malu dan takut, kekalkan matlamat. Of course, saya sentuh lagi sekali, matlamat kena kekalkan. Dan yang paling penting, pekakkan telinga dengan sindiran kawan-kawan. Kalau kata kawan-kawan ajak main PUBG, tak nak main, dan kau ni poyo lah nak belajar, kau nak semua, pekakkan saja telinga kamu. Dan kawan-kawan kata, jom malam ni kita jadi imposter dekat dalam Among Us, tolong tolak, say no dan sebagainya. Okay. So kesimpulan dia, untuk berjaya anda harus pandai untuk tangani tekanan, mampu menguruskan masa dengan baik, sertai dengan kemahiran belajar yang bagus, dan yang paling penting, motivasi ini sepatutnya datang daripada diri sendiri. Anda saja boleh mengatakan anda berjaya, anda saja boleh katakan anda boleh. Orang lain boleh membantu memberikan motivasi, cikgu boleh bagi penceramah yang terhebat di dalam dunia, bayar beribu-ribu, beratus ribu untuk memotivasikan anda. Tapi kalau anda sendiri tak nak tukar diri anda, tak nak tukar mindset anda, tak nak tukar anda punya kendiri anda sendiri, benda ni tak akan berjaya. Bermula motivasi itu datang daripada diri sendiri. Kalau anda boleh motivasikan diri anda, insya-Allah anda boleh maju dan berjaya. Okey, sebelum saya akhiri, saya nak tunjuk juga satu lagi video tentang pro and cons ataupun kebaikan dan keburukan belajar online, yang mana kamu boleh guna pakai dia sebagai untuk memperbaiki cara kamu belajar online sekarang. Okey, sekejap kita tengok cara belajar ataupun keburukan dan kebaikan belajar online. Okey. Hai guys, so hari ni aku nak share dengan korang topik mengenai online class. Since sekarang ni semua student, terutamanya university student, dah buat online class, so ada beberapa keburukan dan kebaikan online class yang dapat aku figure out and nak share dengan korang. Okay, so let's start with keburukan dulu. Yang pertama adalah masalah internet. Okay, masalah internet ni kita tak boleh nak buat apa-apa. Kita tak dapat nak atasi sebab benda ni di luar kawalan kita. Kalau kita beri data yang banyak sekalipun, tapi di tempat kita, kat rumah kita tu ada masalah coverage yang tak baik, still kita akan alami juga. So antara inisiatif yang perlu student ambil bila dia ada masalah internet adalah dengan update kepada lecturer tersebut yang dia tu ada masalah. So dekat situ mungkin lecturer akan bagi secara WhatsApp information yang perlu dia tahu ataupun kerja-kerja yang perlu dia buat apa semua. So kat sini akan ada ketinggalan maklumat yang lecturer akan sampaikan. Yang seterusnya pula adalah fokus. Okey, pada aku fokus ni sangat penting sebab masa fizikal kelas sendiri pun student susah nak fokus ataupun nak bagi dia punya 100% fokus pada pembelajaran atau lesson yang dia ada. So pada aku bila online kelas ni, student tu sendiri kena didik diri dia untuk fokus. Kalau dia rasa macam, oh aku tak boleh lah nak fokus dengan ni, so dia kena didik diri dia macam, okay, kalau aku tak fokus online kelas aku hari ni, aku akan ketinggalan dan aku tak akan dapat apa-apa maklumat ataupun knowledge yang lecturer sampaikan. So benda ni, bila online kelas ni dia sekaligus latihlah diri student tu untuk fokus. Kalau dia tak fokus, itu adalah tanggungjawab dia. Lecturer dah sampaikan, cuma fokus tu terpaksa student buat sendirilah, kena didik diri dia sendiri. Let's move to the kebaikan pula. Okay, antara kebaikan online class ni, yang pertama, student will gain a new knowledge about IT. Okay, kalau tak start online class, kita mungkin akan belajar pasal IT, apa yang berkaitan dengan course kita, apa yang kita rasa benda tu related dengan kita punya kerja. So, kita macam tak akan luas lah kita punya ilmu dalam IT ni. Tapi once dah buat online class, kita secara terpaksa ataupun sukarela akan belajar IT yang baru. Macam kita mungkin akan tahu, oh ada new apps yang boleh improve kita punya skill. Lepas tu kita boleh macam, oh aku daripada dulu tak reti editing, but after online class aku dah reti editing.
macam memudahkan student dan menambahkan ilmu pengetahuan student itu sendiri. Okay, yang seterusnya adalah student dapat memenuhi masa PKP diorang dengan perkara yang ilmiah. Yang paling penting bila online class ni diadakan adalah kita sebagai rakyat dapat mengurangkan kes COVID-19 dan sekaligus memutuskan rantaian COVID-19 ni. Okay, bila kita buat online class, kita dah tak ada mass gathering, kita dah tak ada berkumpul ramai-ramai apa semua. So benda ni sekaligus dapat memudahkan kerajaan untuk cepat mengurangkan kes COVID-19. Sekaligus benda ni juga akan membantu kita untuk prevent daripada sebarang penyakit. So dia macam win-win situation lah. So kau buat online class, jadi kau pun dapat selamatkan diri kau daripada terjebak ataupun terkena penyakit-penyakit yang berbahaya atau penyakit berjangkit. So kat sini adalah beberapa keburukan dan kebaikan online class yang aku nak share dengan korang. So kalau korang ada apa-apa pendapat sendiri yang nak share, boleh drop your comment down below and don't forget to subscribe. Bye! So, nampak tadi kan keburukan dan kebaikan bila kita buat kita punya online class. So pada saya dia more kepada kebaikan lah, yang mana banyak membantu kita untuk belajar new things, benda baru, dan yang paling penting dia akan membantu jugalah dalam kerajaan menangani masalah COVID-19 ni. Okay, so dekat sini saya ada sertakan sekali saya punya nombor telefon, email saya, Twitter dan juga Instagram. Bodoh yang minat untuk ada ataupun nak tahu dengan lebih lanjut tentang apa-apa sajalah yang mungkin kamu nak bertanya dengan saya personal, dan dalam Instagram selalunya saya perkembangan terbaru tentang pendidikan yang ada di MSU, package yang kita tawarkan, scholarship, bodoh yang dapat berpesan cemerlang nak dapat scholarship, yang dapat yang tak cemerlang pun boleh juga, ada juga package yang kita tawarkan untuk pelajar-pelajar yang berminat nak belajar dengan MSU. So boleh follow saya di Instagram ataupun di Twitter, ambil nombor telefon saya, boleh WhatsApp, boleh DM dan sebagainya. So itu saja daripada pihak saya.